same scenes decades apart. Protests, fury, anger, hurt spilling out across America and around the world. The cause: racism, police brutality, inequality. George Floyd was a 46-year-old father who was stopped by police in Minneapolis on the 25th of May, suspected of using fake money to pay for cigarettes. A white police officer was seen kneeling on Mr. Floyd's neck as he was pinned to the ground. He repeatedly cried, "I can't breathe." He was held down for 8 minutes and 46 seconds. After 6 minutes, he stopped moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Kumpulan Spinoza ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Isu Perkauman. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, Siti Hajar binti Zabidi. Yang kedua, Firdaus bin Matsani. Yang ketiga, Masyidah binti Sulaiman. Yang keempat, Nazira bin Christine. Dan yang kelima, Nur Farhan binti Ismail. Objektif kajian kami ada 3. Yang pertama, membincangkan isu perkauman menurut perspektif falsafah. Yang kedua, menguraikan isu perkauman menurut perspektif falsafah. Dan yang ketiga, membicarakan solusi bagi isu perkauman menurut perspektif falsafah. Sumber rujukan yang digunakan sepanjang kajian ini dijalankan ada 3. Yang pertama, buku, yang kedua, jurnal dan yang ketiga, laman web. Persoalan yang timbul sepanjang kajian ini dijalankan. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan perkauman? Yang kedua, apakah punca berlakunya isu perkauman? Yang ketiga, apakah kesan sekiranya isu perkauman ini tidak dibantras? Yang keempat, apakah cara untuk membantras isu perkauman? Dan yang kelima, apakah kegunaan falsafah untuk membantras isu ini? Definisi: perkataan kaum ataupun bangsa bermakna sekumpulan makhluk iaitu manusia mengikut zuriat, bahasa, warna, budaya dan juga yang lain. Apabila ditambah imbuhan pada perkataan kaum, ia disebut sebagai perkauman yang membawa kepada makna yang berbeza. Perkauman bermaksud kefahaman yang dianuti oleh sekumpulan masyarakat yang berteraskan fenotip kepada satu bangsa ataupun kaum tertentu sahaja. Hal ini akan menyebabkan masyarakat majmuk yang terdiri daripada berbagai kaum dan juga bangsa akan menjadi renggang. Punca. Yang pertama, propaganda perkauman di media sosial. Pengguna media sosial pada masa kini tidak berhati-hati apabila menggunakan aplikasi media sosial. Pengasingan kaum. Contoh pengasingan kaum di Amerika Syarikat adalah pemisahan dari segi kemudahan, peluang dan juga perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Yang ketiga, hak kesamarataan yang tidak diberikan dengan adil oleh para pemimpin kepada rakyat. Hal ini kerana mereka mendahulukan rakyat kulit putih dan meminggirkan rakyat kulit hitam. Yang keempat, sifat cepat menghakimi. Segelintir daripada orang di Amerika Syarikat tidak mengakui dan mengasingkan masyarakat yang berkulit gelap kerana mereka ini kelihatan berbeza daripada masyarakat yang berkulit putih. Kesan. Yang pertama, wujudnya salah faham dan pandangan buruk terhadap kaum lain kerana wujudnya sikap perkauman. Rasisme antara orang berkulit hitam dan putih telah mengakibatkan ramai orang yang tidak bersalah dibunuh dan dituduh melakukan jenayah. Yang kedua, struktur sosial ataupun perpecahan kaum mungkin akan menyebabkan aktiviti ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar dan juga berhenti dengan serta-merta. Hal ini akan mengakibatkan negara mengalami kerugian ataupun defisit di mana perbelanjaan negara akan melebihi pendapatan yang diperolehi. Yang ketiga, keharmonian di tempat kerja juga terganggu oleh sebab sifat perkauman ini. Ini akan menyebabkan suatu organisasi ataupun syarikat akan menanggung kerugian kesan daripada prestasi kerja yang kurang berkualiti kerana tiada persefahaman di tempat kerja. Yang keempat, kesan isu perkauman kepada individu ialah kehidupan seharian mereka akan menjadi sangat terhad. Mereka hidup seharian dalam keadaan ketakutan dan juga tiada keyakinan diri. Seterusnya, langkah. Bermula dengan diri kita sendiri, kita perlulah sedar sama ada pemikiran rasisme ataupun prejudis terhadap orang lain itu ada pada diri kita ataupun tidak. Yang kedua, membasmi kemiskinan tanpa mengira perbezaan etnik dan kaum. Yang ketiga, program seperti rumah terbuka bagi menyambut perayaan setiap etnik yang diamalkan oleh sesebuah negara perlu diperluaskan. Yang keempat, ibu bapa perlu menolong anak-anak mereka untuk bergaul sesama masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum.
Yang kelima, isu perkauman ini dapat diatasi melalui pendidikan yang berkesan. Yang keenam, sesebuah negara harus memberikan kebebasan kepada individu itu dari segi hak asas. Falsafah yang kami perolehi daripada kajian ini adalah: yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan; yang kedua, falsafah sejahtera; dan yang ketiga, falsafah hukum negara. Falsafah pendidikan kebangsaan. Berbagai pihak perlulah memainkan peranan untuk menyamai falsafah pendidikan kebangsaan bermula dari usia yang muda. Pendidikan sangat sinonim dengan penduduk Asia, di mana sejak kecil lagi ibu bapa akan berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Di sinilah pelbagai pihak boleh memainkan peranan dalam kesedaran dan pengetahuan mengenai isu perkauman kepada para pelajar. Di kawasan pedalaman, mereka mungkin kurang didedahkan dengan pendidikan dan pihak yang berkenaan boleh menghantar wakil mereka ke sana untuk memberikan pendidikan mengenai isu perkauman. Hal ini demikian adalah bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Falsafah sejahtera. Terdapat 6 unsur yang terdapat dalam falsafah sejahtera, iaitu rohani, akal, emosi, etika, psikomotor dan kognitif. Jika seseorang individu itu menghayati keenam-enam unsur ini, masalah perkauman dapat diatasi. Falsafah sejahtera berkait rapat dengan cara seseorang individu menguruskan diri mereka. Ia dapat diseimbangkan dari segi eksentrik yang mencukupi dunia luar melalui 5 diri insan. Kesejahteraan harus diterapkan dalam diri sendiri sejak awal lagi. Insan yang sejahtera lahir daripada pendidikan adalah insan yang berkebolehan dan berdaya saing dalam melawan anasi-anasi jahat serta berdaya saing dalam melaksanakan amanah. Falsafah rukun negara. Rukun negara adalah satu ideologi untuk menyeragamkan fahaman di kalangan berbagai kelompok etnik. Malah, rukun negara juga adalah hasrat yang perlu diterapkan untuk membentuk sebuah negara Malaysia yang benar-benar patriotik dan memelihara kemakmuran, keamanan dan juga kesejahteraan. Rukun negara merupakan tonggak kepada perpaduan kaum dengan tujuan setiap rakyat di negara ini perlulah menyedari, menerima dan juga memahami hakikat bahawa kepelbagaian kaum, agama serta budaya di negara ini adalah salah satu rahmat yang perlu dimanfaatkan bersama. Setiap rukun negara itu mempunyai nilai falsafah yang tersendiri yang ingin diterapkan di dalam diri rakyat Malaysia. Salah satu objektif rukun negara adalah untuk mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama secara adil dan saksama. Rukun negara juga penting untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang berbagai-bagai corak. Masyarakat negara ini bebas mengamalkan agama, adat resam dan kebudayaan masing-masing, dan kita mestilah saling hormat menghormati antara satu sama lain. Hasilnya, perpaduan akan tercapai tanpa isu perkauman dalam masyarakat yang akhirnya membentuk satu bangsa dan negara. Hikmah yang diperolehi. Yang pertama, lebih memahami betapa kritikalnya isu rasisme ini. Yang kedua, perkauman merupakan salah satu masalah yang telah lama wujud dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai kaum. Yang kedua, ia telah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan. Yang keempat, menyelesaikan isu perkauman dari segi individu, keluarga, masyarakat, kerajaan dan juga negara. Yang kelima, dapat mengkaji isu perkauman ini dengan lebih mendalam lagi. Kesimpulan, perbincangan ini dapat diselesaikan dengan pantas dan dengan adanya bantuan dan sumbangan idea daripada setiap ahli kumpulan. Kaedah ini dapat membantu menyelesaikan isu perkauman dari segi individu, keluarga, masyarakat, kerajaan dan juga negara. Perbincangan yang dilakukan ini telah memberi ruang dan peluang kepada semua ahli kumpulan untuk berkongsi pendapat masing-masing, kerana setiap individu itu mempunyai pendapat yang berbeza. Sekian, terima kasih.